Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada Dr. Asmida binti Lokman, iaitu pensyarah kami, dan juga Encik Muhammad Hafiz. Okay, sekarang saya akan mulakan kita punya slide ni. Jadi, kumpulan kami telah memilih integriti isu penerimaan hadiah di kalangan penjawat awam Malaysia. Okay. Nama dan ahli kumpulan kami ialah saya sendiri, Muhammad Syaiful Alif bin Mat Sharif, nombor metrik 284146, dan Muhammad Hafiz bin Rohadi, nombor metrik 283836. Okay, next. Hafiz. Okay, pengenalan. Kajian ini bertujuan untuk menjalankan analisis terperinci dan menyeluruh tentang isu integriti penjawat awam menerima hadiah. Okay, intipati ketelusan, amanah, tanggungjawab dan perkhidmatan ikhlas kepada kepentingan awam adalah intipati konsep integriti dan etika profesional sekiranya prinsip integriti dan etika profesional diabaikan dan diketepikan, maka ia secara tidak langsung akan memberi ruang dan peluang kepada rasuah, penyelewengan, salah laku dan salah guna kuasa dalam organisasi. Okey, pengenalan kita ni kita lebih kepada pemberian hadiah yang boleh diterima ataupun yang tidak boleh diterima. Sekiranya hadiah tu yang tidak boleh diterima, ia akan menjadi rasuah. Dan sekiranya hadiah itu boleh diterima, okey, itu akan menjadi hadiah yang biasa. Okey, next Hafiz. Apa itu integriti? Okey. Perkataan integriti berasal daripada perkataan Latin integer yang bermaksud kesatuan, penyeluruh, teguh dan sempurna. Okey. Perspektif definisi integriti juga terbahagi kepada 4 nilai utama, iaitu komitmen terhadap nilai dan peribadi, konsisten nilai peribadi, komitmen terhadap nilai murni dan komitmen terhadap nilai masyarakat. Okay, menurut Robert 1994, integriti juga ditakrifkan sebagai penggantungan antara nilai yang dipegang seseorang dan cara ekspresi. Okay. Istilah integriti ditakrifkan sebagai elemen utama tingkah laku, watak pekerjaan termasuk bersikap jujur, adil dalam segala hal dan boleh dipercayai di tempat kerja. Okey, macam integriti ni adalah sangat penting dekat dalam sesebuah organisasi ataupun dengan untuk diri kita sendiri. Sebagai macam kita yang bekerja, kita mesti adalah integriti. Sebab integriti tu melambangkan ketelusan kita bekerja. Ya. Macam saya sendiri, saya pun bekerja sebagai seorang anggota polis dan saya pun memegang integriti tersebut. Okey, Cik Hafiz. Next. Okey, peranan integriti. Integriti peribadi ni, yang seperti saya cakap tadi, merujuk pada kualiti unggul seseorang individu berdasarkan amalan, akhlak mulia dan prinsip kejujuran yang tidak berbelah bagi. Ringkasannya, integriti peribadi adalah saling bergantung antara tindakan beretika dan diselaraskan dan amalan prinsip moral dan kepentingan diri dan kebaikan bersama. Jadi, yang seperti yang kita bincangkan tadi, integriti peribadi ni adalah sikap daripada kita sendiri. Cik Hafiz, Okey, kemudian integriti organisasi. Ini yang saya cakap tadi, saya sebagai seorang anggota polis, saya pun memegang integriti tersebut. Okey, merujuk kepada membangunkan piagam pelanggan ataupun proses kerja dan sistem, melaksanakan kod etika dan mematuhi amalan yang baik. Pengiktirafan terhadap prinsip etika perlu diserap dan dilaksanakan oleh ahli organisasi agar menjadi tonggak dari segi budaya organisasi. Okey, macam saya cakap, macam organisasi ni dekat dalam sesebuah macam integriti di sebuah organisasi ni adalah sangat penting, iaitu dia berpunca daripada kita punya pihak atasan dan orang-orang bawahan kita. Sekiranya orang atasan kita berintegriti, maka yang bawah mesti akan ikut. Okay, next, Cik Hafiz. Okay. Latar belakang kajian, penerimaan hadiah dalam kalangan penjawat awam. Kerajaan telah mengumumkan dasar penerimaan hadiah. Dasar itu menangani pemberian dan penerimaan hadiah oleh kaki tangan kerajaan dalam melaksanakan tugas rasmi mereka dan telah menjadi panduan dan rujukan dalam kes berkaitan rasuah. Dasar ini menggariskan kesalahan undang-undang dan tingkah laku yang berkaitan dengan memberi dan menerima hadiah semasa bekerja di cabang eksekutif kerajaan. Ini yang dikatakan oleh Daud Heng dan Hassan 2019.
Okey, selaras dengan undang-undang berkeliling dan arahan yang digubal baru-baru ini. Okey, next Hafiz. Okey, menurut Azrai, Megat Latif dan Muhammad, definisi hadiah ialah objek yang bernilai. Okey, hadiah ialah apa-apa perkara yang bernilai yang diterima daripada mana-mana orang oleh pegawai, isterinya atau mana-mana orang yang bertindak bagi pihaknya. Ini termasuk wang, harta, harta ketara atau tidak ketara, kereta, tambang percuma, stok, loteri, kemudahan perjalanan, hiburan, perkhidmatan, keahlian kelab, diskaun ataupun komisen dalam apa jua bentuk, hamper, barang kemas, barang sebarangan hadiah, cenderamata ataupun yang lain-lain. Okey, ini semua dianggapkan sebagai hadiah lah. Tak kisahlah hadiah tu berbentuk apa sekalipun. Yang penting hadiah tu diberi kepada seseorang dengan niat yang lain, bukan niat yang baik. Okey, next Cik Hafiz. Pemberian atau penerimaan hadiah adalah dilarang jika pegawai awam dalam organisasi menjalankan tugas atau tugas yang berkaitan dengan tugas rasminya, atau jika sifat, jumlah atau nilai wang hadiah itu tidak konsisten dengan niat di sebaliknya, jika menerima hadiah tidak berkaitan dengan tugas sebenar. Okay, next Syafiq. Okay, ini hadiah yang boleh diterima oleh penjawat awam dengan kebenaran. Okay, jika menerima hadiah akan memalukan pemberi atau meletakkan pemberi dalam bahaya, penjawat awam boleh menerima hadiah semasa menjalankan tugas rasmi dengan kebenaran ketua jabatan mereka. So, ini contohnya macam kita sedang bertugas di lapangan ke kan, kita tengah bekerja, lepas tu datang seseorang tu dengan niat yang hati suci murni, dia nak bagi kita hadiah. Contohnya macam hamper ke kan. Itu kita boleh ambil, tapi atas kebenaran kita punya ketua jabatan sendiri. So dekat sini kita boleh nampak lah kita punya ketua tu akan memberi jawapan untuk kita, sama ada boleh ataupun tak boleh. Sekiranya dia tidak membenarkan, jadi kita memang tak boleh ambil hadiah tersebut. Walaupun hadiah tersebut macam hamper ke buah yang dalam bakul pun kita tak boleh terima. Apa-apa juga hadiah pun kita tidak boleh terima. Okey. Seterusnya lah, jika hadiah sukar ditolak, kaki tangan kerajaan boleh menerima dengan mengisi borang khas dan melaporkannya kepada ketua jabatan. So, sekiranya sukar ditolak, orang tu tetap keep bagi kita, so kita terpaksa ambil je lah. Ambil, dan sampai nanti office, kita ada satu borang khas, lepas tu kita kena lapor kepada ketua jabatan sendiri dan kita kena maklum kepada kita punya ketua jabatan sendiri. So, benda ni takut akan menjadi punca isu di kemudian hari. So, borang khas ni adalah amat penting bagi kita. Okay, next Syafiq. Okay, ini penerimaan hadiah dari rakan sekerja, pasangan, anak, ibu bapa atau saudara mara lain untuk persaraan, pertukaran, pertunangan, perkahwinan ataupun perayaan agama ataupun kebudayaan lain adalah tidak dibenarkan. Pegawai awam juga dilarang menerima hadiah yang cepat luput. Contohnya hadiah yang menjadi rasuah apabila nilai melebihi RM100. Okey. Dia bawah RM100 tu kira bukan rasuah. Okey, apabila hadiah adalah plak, spanduk, artifak ataupun bahan bercetak untuk promosi jabatan ataupun kebangsaan. Kemudian apabila hadiah itu mengandungi barang mudah rosak ataupun tidak tahan lama, contohnya seperti bunga, buah-buahan, hadiah-hadiah yang mudah rosak seperti macam tiket ke, itu semua hadiah yang mudah rosak ataupun tarikhnya luput. Okey, Jarvis, next. Okey, penerimaan hadiah yang menjadi kesalahan. Penerimaan hadiah dianggap sesuatu untuk tujuan jika nilai semasanya kurang daripada RM500 atau kurang daripada 1/4 daripada gaji pegawai atau pekerjanya. Yang mana lebih rendah, penerimanya hadiah dianggap sesuai untuk tujuan yang dimaksudkan. Jika hadiah diterima walaupun nilai semasanya melebihi RM500, ia masih dianggap tujuan yang salah. Okey, ini termasuk maklumat daripada rakan sekerja berkaitan pertukaran pegawai ataupun kaki tangan, persaraan, pertunangan ataupun perkahwinan. Okey.
Kemudian daripada pasangan, anak-anak, termasuk anak angkat ataupun anak tiri yang sah, ibu bapa, termasuk mertua, dan adik-beradik lelaki dan perempuan termasuk pasangan ataupun adik-beradik suami. Okey. Maklumat daripada keluarga dan rakan berkaitan sambutan hari lahir, pertunangan dan perkahwinan pegawai, kaki tangan atau kanak-kanak atau sebarang acara lain yang melibatkan adat dan agama. Okey, hadiah yang mudah rosak seperti makanan, minuman, buah-buahan, sayur-sayuran, bunga dan sebagainya. Okey, ini yang macam kita cakap tadi, Cik Hafiz. Okey, next, Cik Hafiz. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Muhammad Hafiz Merwadi. So saya proceed dengan berkenaan dengan kesalahan undang-undang. Okay, menurut Adnan dan Ismail pada tahun 2013, okay, beliau menyatakan bahawa di bawah undang-undang, seseorang yang memberi atau menerima hadiah yang kurang atau lebih daripada nilai semasa hadiah boleh didewa atas jenayah. Okey, jika tujuan menerima atau meminta hadiah ialah rasuah, iaitu ganjaran atau dorongan untuk pegawai ataupun kaki tangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan perniagaan. Okey, contohnya dia memberi hadiah itu adalah semata-mata untuk rasuah ataupun untuk kabel lah, atau orang cakap untuk sebagai satu gift apa ni, bawah table, ada table ke dan sebagainya untuk kenaikan pangkat ataupun untuk memudahkan sesuatu urusan dia di dalam sektor awam. Okey. Yang kedua adalah jika orang atau kumpulan yang memberi hadiah itu dia mempunyai hubungan kerja atau urusan rasmi dengan pegawai atau kaki tangan di bawah pengawasannya dan hadiah itu tidak diterima dengan suci hati tetapi dengan niat untuk menipu. So ini adalah dia menipu, segala mata memberi hadiah itu ada niat yang tidak bagus lah, tidak baik. Okey, yang ketiga adalah hadiah diberikan untuk tujuan melakukan jenayah jika pegawai atau kaki tangan mendapati bahawa seseorang atau pihak telah atau sedang atau mungkin pada masa hadapan terlibat dalam mana-mana tugas rasmi yang telah dilakukan oleh pegawai atau kaki tangan itu atau dilakukan oleh pegawai atau kaki tangan tersebut. Ini bermaksud contoh dia bagi hadiah semata-mata untuk mendapatkan seseorang itu dia adalah buat tugas rasmi tetapi dia dah bagi hadiah, contoh bagi duit under table dan sebagainya untuk tidak melakukan kerja penjenayah ataupun dia ambil duit ataupun dia terima duit rasuah ke daripada jenayah dan sebagainya dan dilepaskan jenayah tersebut. Okey. Yang ketiga, yang seterusnya adalah ketidakpatuhan kepada larangan. Okey, menurut Bahari ITL 2018, kegagalan mematuhi larangan tersebut boleh mengakibatkan unsur jenayah berikut. Okey, ini bertentangan, yang pertama adalah bertentangan dengan Seksyen 17, 20, 21 dan juga 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia tahun 2019. Menerima hadiah dengan niat untuk merasuah orang lain sebagai dorongan atau ganjaran untuk melakukan atau tidak melakukan apa-apa perbuatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas rasmi. Yang kedua adalah menerima hadiah sebagai pertukaran wang. Ini adalah termasuk dalam perkara 161 dan juga perkara 162 Kanun Kesiasaan. Yang ketiga adalah terima hadiah untuk diri sendiri atau membenarkan pasangan atau ahli keluarga lain menerima hadiah daripada individu, organisasi atau persatuan bagi pihak penjawat awam. Jika penerimaan hadiah itu dalam apa-apa cara berkaitan dengan tugas rasmi seperti yang ditarikkan dalam perkara 8, dia dalam kurungan adalah kelakuan dan tata tertib pegawai awam lah. Okey, ini ketidakpatuhan kepada larangan. Jadi dekat sini dia tidak boleh menerima apa-apa. Tidak boleh menerima hadiah ataupun sumber ataupun bagi duit dan sebagainya kepada penjawat awam dan sebagainya. Okey, termasuklah keluarga ke dan sebagainya. Dan sebab dia ada akta tertentulah untuk penjawat awam. Okey, yang seterusnya adalah tindakan terhadap penerimaan hadiah. Okey, menurut Daud, Heng dan Hassan tahun 2019 seperti dalam berkeliling perkhidmatan bilangan 3 tahun 1998, tindakan-tindakan berikut perlu diambil untuk memaklumkan kepada ketua Jabatan Penerimaan Hadiah oleh pegawai atau kaki tangan, iaitu ketua jabatan mengetahui dan mengiktiraf atau mampu
pihak yang memberi hadiah mesti dihubungi dan tindakan berikut mesti perlu diambil. Yang pertama adalah langkapkan pengesahan dan hantar ke Jabatan Integriti untuk pemantauan lah. Okey, seterusnya kembalikan hadiah kepada penerima atau pemberi melalui kedua jabatan ataupun so ini tindakan yang perlu diambil lah. Okey. Yang seterusnya adalah analisis ketirisan perolehan awam berdasarkan laporan Ketua Audit Negara. Okey, menurut analisis laporan tahunan Ketua Audit Negara, kebanyakan isu yang dilaporkan berkaitan pemerolehan awam melibatkan perolehan kepada kos yang melambung, penyediaan produk dan perkhidmatan yang tidak memenuhi terma dan syarat yang dipersetujui sebelum ini dan pembelian kecil yang dilarang dilakukan secara sedar. Proses kelulusan kawal selit kewangan dan pembayaran tidak wajar yang melibatkan pihak ketiga. Ini kata B. Abdul Rahman ITL pada tahun 2022. Ini adalah mengikut laporan Ketua Audit Negara kita lah untuk berkenaan dengan pemerolehan pada kos kita. Kos yang melampau sekarang ni lah. Okey, yang seterusnya adalah tindakan yang diambil oleh pihak-pihak berkuasa ke atas teguran audit tersebut. Okey, penerimaan hadiah oleh penjawat awam boleh menimbulkan publicity negatif dan menjejaskan reputasi keseluruhan perkhidmatan awam. Okey, isu tersebut ini telah ditangani dan garis panduan pemberian dan penerimaan hadiah telah disediakan kepada pegawai awam melalui peraturan perkhidmatan awam, iaitu Kelakuan dan Tata Tertib tahun 1993 dan Perkeliling Perkhidmatan bilangan 3 tahun 1998, iaitu PPB 3/1998 lah 1998. Okey. Apa yang dikatakan menimbulkan negatif publicity, menimbulkan publicity negatif adalah dia akan menunjukkan image penjawat awam lah. Okey, jadi khalayak ramai akan nampak okey cara penjawat awam macam ni dan akan menyebabkan nama buruk, busuknya nama, status kaki tangan awam. Okey, termasuklah apa-apa sektor sekalipun. Okey, jadi benda ni akan menimbulkan satu publicity yang negatif. Okey, pemberian dan penerimaan hadiah yang boleh menjadi rasuah. Okey, perkara ini adalah ditakrif undang-undang memberi dan menerima hadiah sebagai rasuah adalah seperti berikut. Okey, di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia tahun 2019 adalah menyalahi undang-undang untuk meminta, menerima atau menawarkan atau memberi sebuah berkaitan isu penting atau kewajipan kerajaan. Okey, saya tunjuk satu contoh bahawanya bahawa satu contoh sepatutnya individu ni ada melakukan satu kesalahan. Okey, kesalahan sepatutnya kita kena saman dan sebagainya, tetapi kita telah menawarkan ataupun kita telah memberi sebarang, kita meminta ataupun menawarkan satu benda yang menyebabkan seseorang tidak kena saman dan sebagainya. Jadi kat sini benda tu dah jadi satu kesalahan sebab dia tidak melakukan satu kerja kewajipan yang kerajaan dah arahkan kepada beliau. Okey, jadi kat sini akan menjadinya satu bentuk rasuah lah. Okey, yang seterusnya adalah kanun kesesaan. Adalah melanggar Seksyen 165 Kanun Kesesaan jika penjawat awam mengambil barang berharga daripada orang awam yang terlibat dalam sebarang perbincangan atau transaksi yang dilakukan oleh penjawat awam tersebut bagi pihak lain sekiranya penjawat awam terbabit dalam mana-mana perbincangan atau transaksi bagi pihak yang lain. So ini adalah dia melanggar Seksyen 165. Okey, penjawat awam dia mengambil barang yang berharga. Barang berharga ni banyaklah, contoh duit dan sebagainya. Okey, melalui dalam yang terlibat dalam sebarang perbincangan atau meeting lah. Okey, yang sepatutnya diberikan kepada pihak lain tetapi dia mengambil. Itu salah lah. Itu ada kata sesaan dia. Okey, ini adalah kesan rasuah perolehan ke atas kecekapan pengeluaran dan value for money dan VFM. Okey, menurut Azrin Megat Latif dan Muhammad 2018, Persatuan Pemeriksaan Penipuan Bertaulah ACFE menganggarkan 5% daripada hasil tahunan hilang dalam sektor awam dan swasta di seluruh dunia akibat ketidakjujuran dan aktiviti janiah akibat penipuan dan salah laku. Okey, ini adalah dia punya kesan dia. Yang kedua adalah menurut laporan Integriti Kewangan Global tahun 2017 Abdul Rahman ETAL, 2012 Malaysia kehilangan RM1.8 trilion daripada aliran kewangan haram antara tahun 2015 sehingga dan 2018. Sebahagiannya disebabkan oleh amalan rasuah. Jadi kat sini adalah disebabkan rasuah, jadi Malaysia
negara kita akan terbabitnya kehilangan duit dan sebagainya. Ini adalah satu kesan dia. Okey. Yang seterusnya adalah apabila sesebuah negara sangat korup, pelaburan domestik dan pelaburan langsung asing merosot. Okey, yang kelima, ekonomi mempunyai masalah tadbir urus yang teruk, jurang birokrasi yang teruk dan rasuah yang berluasa cenderung untuk menanggung kos pelaburan yang lebih tinggi. Dan yang nombor 6 adalah negeri mengalami kerugian berganda daripada jumlah rasuah yang dibayar oleh pelabur dan kedua daripada cukai yang tidak dikutip oleh kerajaan. Okey, baiklah. So seterusnya adalah kesimpulan. Amalan rasuah seperti memberi dan menerima hadiah memberi kesan yang negatif terhadap pembangunan negara dan amat biasa berlaku di negara yang membangun. Ini jelas telah menunjukkan bahawa kesan tidak langsung rasuah akan memberi kesan kepada memperlahankan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya negara Malaysia. Dapat disimpulkan bahawa amalan pemberian hadiah boleh membawa kepada pembangunan negara kita jadi terbantut, ketidakstabilan ekonomi dan juga kesan negatif terhadap kesejahteraan hidup bermasyarakat. Inilah yang dapat disimpulkan bahawasanya bila amalan rasuah kita ni berleluasa, jadi kita akan jadi masalah kepada ekonomi negara. Okey, kemasyarakatan, kesejahteraan dan juga segala benda akan jadi tidak stabil, akan jadi bantut. Okey. Baiklah, terima kasih. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Okay, terima kasih.